Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada petang ini sekali lagi kita bersama dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan bacaan kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hari ini kita masuk bab yang seterusnya, itu babul jam'i bainas salataini fis safar. Bab menjamakkan di antara dua salat ketika dalam musafir. Bab menjamakkan dua salat ketika dalam musafir. Mengumpul jamak, iaitu kita semua sudah maklum bahawa di sisi ulama Syafi'iyah, bahkan di sisi jumhur mazhab kecuali mazhab Hanafi, mengatakan bahawa disyariatkan menjamakkan dua waktu salat. Disyariatkan untuk menjamakkan dua salat. Dan dimaksudkan dua salat iaitu salat zuhur dan asar, dan juga maghrib dan isyak. Dan ijma' ulama' bahawa tidak ada jamak antara selain daripadanya, iaitu seperti zuhur dan subuh, ataupun asar dan maghrib, ataupun isyak dan subuh. Itu tidak ada. Tidak ada jamak yang seperti itu. Sepakat ulama', ijma' ulama' atas pendapat tersebut. Namun yang berbeza pendapat dalam masalah ini ialah mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa jamak hanyalah berlaku ketika musim haji sahaja, iaitu ketika di Arafah dan ketika di Muzdalifah. Adapun jamak yang lain itu bagi mereka ialah jamak suri. Jamak suri iaitu apa dia? Iaitu mengakhirkan solat zuhur dan mengawalkan solat asar. Begitu juga mengakhirkan solat maghrib dan mengawalkan solat isyak. Namun pendapat ini dikritik oleh ulama-ulama lain, antaranya Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa kerana tujuan dijadikan jamak ini adalah untuk rukhsah, untuk memudahkan umat Islam mendirikan salat. Apabila adanya masyaqqah, apabila adanya kesusahan, maka sekiranya mereka terpaksa menunggu akhir solat zuhur dan menunggu awal waktu asar, maka itu bukan memudahkan lagi, itu menyusahkan lagi. Jadi dia tidak menepati ruh memudahkan, taisir kat situ. Ruh yang syariat datang untuk memudahkan perintah tersebut. Jamak itu datangkan untuk memudahkan orang untuk salat. Jadi kalau kita paksa tunggu pula akhir waktu zuhur dan menunggu pula awal waktu asar, itu lagi menyusahkan. Apatah lagi di zaman, apatah lagi kalau kita fikirkan zaman dahulu, di mana susah nak tunggu waktu-waktu secara tepat. Dan apatah lagi dalam safar, apatah lagi di tempat yang kurangnya sumber-sumber alat-alat untuk mengetahui waktu tersebut. Jadi pendapat mazhab Hanafi tadi dikritik dan ditolak oleh ramai pendapat, dan itulah pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa adanya syariat di solat menjamakkan antara dua solat ini. Dan di sisi ulama Syafi'iyah, pendapat yang muktamadnya jamak ini hanya disebabkan oleh musafir. Jamak musafir, dan juga di sisi Syafi'i disebabkan hujan.
disebabkan hujan. Adapun disebabkan sakit itu jamak disebabkan sakit itu satu pendapat yang pendapat ini tidak sepakat di kalangan ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengambil pendapat bahawa boleh menjamakkan solat disebabkan sakit. Okey. Adapun lain-lain kebanyakannya yang muktamad pendapat Ahmad Syafi'i tidak dijamakkan solat kerana sakit. Dan ini sahaja 3 perkara yang ulama Syafi'iyah menyebut bahawa adanya jamak lah, adanya jamak. Adapun pendapat ulama yang lain, mereka lebih luas dalam masalah ni. Ya, insya-Allah kita akan huraikan dalam perbincangan hadis-hadis ni. Cuma dalam bab ini Syekh rahimahullahu taala hanya bawakan satu hadis saja dalam bab ni. Okey. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين الصلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. كان adalah baginda sallallahu alaihi wasallam biasa. Kita dah sebut banyak kali. Kana ini yufidu al-istimrar. Kana ini menunjukkan faedah apa dia? Faedah bahawa benda itu dibuat secara berulang-ulang kali, banyak kali. Baik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yajma'u, menjamakkan, fi safar, dalam perjalanan. Fi safar, dalam perjalanan. Okey, dalam perjalanan, kat sini disebut dalam perjalanan. Tetapi ulama Syafi'iyah dia telah menetapkan dalam perjalanan di sini bukannya secara mutlak, bukannya perjalanan secara mutlak, iaitu hendaklah perjalanan itu diikat dengan 2 syarat. Okey, boleh ditambah 3 syarat. Pertama sekali, perjalanan itu ialah perjalanan yang bukan maksiat. Perjalanan itu bukan perjalanan untuk membuat maksiat. Contohnya, dia musafir sebab nak pergi berzina, musafir sebab nak pergi ambil rasuah contohnya, musafir nak pergi tengok konsert katakanlah dekat Singapura, nak pergi tengok konsert Metallica kat Singapura contohnya, maka tak boleh lah, itu musafir dengan tujuan maksiat. Kalau orang kata, ustaz, bukan ke dalam hadis ni Nabi kata fi safar, dalam safar Nabi sebut safar, Nabi tak sebut maksiat atau tak maksiat. Ini diikat dengan kaedah lain, diikat dengan kaedah bahawa ini adalah rukhsah, dan rukhsah itu tidak diberi kepada orang yang melakukan maksiat. Adakah diberikan kemudahan itu kepada maksiat untuk melakukan maksiat? Bukankah Allah Taala kata at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan bertolong-tolongan dalam melakukan maksiat. Kan? Jadi dengan meringankan solat tu tadi membantu dia untuk melakukan maksiat, maka apakah itu satu benda yang baik? Maka tak baik. Sebab itulah ulama Syafi'iyah kata, orang yang musafir dalam melakukan maksiat ni tak ada rukhsah bagi dia, tak boleh dia jamak solat, tak boleh dia qasar solat. Itu hujah ulama Syafi'iyah, bukannya saya saja keluar pendapat itu. Dalil ni ialah supaya tidak membantu dalam melakukan maksiat, memudahkan. Bukankah dalam kaedah Islam kita tutup jalan-jalan untuk orang melakukan maksiat? Kita saddun lizara'i, saddun lizari'ah, dia tutup jalan-jalan yang melakukan maksiat. Yes. Yang kedua, dan termasuk safar juga. Kalau ulama Syafi'iyah kata safar ni bukan safar yang sia-sia lah. Safar sia-sia maksudnya apa? Dia tak ada tujuan. Dia jalan, dia tak ada tempat nak tuju. Itu tak. Hatta kalau dia nak pergi melancong, katakanlah pergi melancong pun, kata saya nak pergi ke destinasi sebab nak melancong, maka itu dikira sebab yang valid, yang diterima. Maksudnya ada tujuan nak pergi sana, nak pergi bercuti, nak pergi berehat, ada tujuan. Tapi kalau macam katakanlah dia bawa kereta nak pergi mana, tak tahu, mana-mana pergi, bergeraklah jalan. Yang ni tak ada, ini tak ada jamak bagi dia. Ini juga tak ada jamak bagi dia. Jadi jamak ni mesti dia ada perjalanan yang ditentukan. Yang ketiga, syarat dia hendaklah safar tu safar yang
safar tawil, safar yang panjang. Safar yang panjang ni ialah terdapat perbezaan pendapat ulama dan safar yang panjang ni di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Dia kata 150 kilometer. Tapi pendapat yang muktamad dalam mazhab dia adalah 89 kilometer ataupun 2 marhalah. 2 marhalah. Itu bersama dengan 4 burud. Satu burud 4 farsakh, jadi 16 farsakh. 16 farsakh tu lebih kurang 89 kilometer. 89 kilometer. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu tidak halal bagi seorang yang perempuan yang musafir 3 hari 3 malam. Orang siapa yang musafir sehari semalam. Dan kalau kita tengok kalau orang tu berjalan, kata ulama Syafi'iyah, iaitu perjalanan yang biasa, yang kenderaan itu membawa barang. Kenderaan itu bawa barang, bukan kosong. Jadi dikira-kira pendapat itu dia lebih kurang 89 km. Ya, dalam keadaan kita mengiktiraf bahawa ada pendapat mazhab lain yang mengatakan bahawa tidak ada had yang tertentu, tidak ada jarak yang tertentu. Ya, betul. Itu kita terima, masya-Allah. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dipilih oleh Ibn Taimiyah dan anak muridnya Ibn Qayyim, dan juga banyak juga masyayikh-masyayikh kita, masyayikh dakwah salafiyah seperti Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, mereka dan juga anak-anak murid Syekh Albani dan juga ulama-ulama sebelumnya, ya, mereka ada sebahagiannya berpendapat bahawa tidak ada jarak yang tertentu, tidak ada jarak tertentu. Apa dalil mereka tidak jarak tertentu? Iaitu orang Mekah bila pergi haji, bila pergi di Muzdalifah dan dan juga Arafah, walaupun jarak ni tak jauh kan, tak sampai 89 km, tapi mereka jamak kan, dan mereka jamak. Jadi mereka kata bahawa Nabi SAW tidak pun kata wahai orang Mekah jangan jamak. Jadi ini pendapat sebahagian ulama kata tidak ada jarak yang tentu. Adapun Syafi'i dan juga Hanbali dan juga Hanafi, saya Maliki pun ada jarak yang tertentu, cuma mereka berbeza dalam menetapkan jarak tersebut. Nah, yes, okay. Jadi itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menetapkan bahawa 89 km 2 marhalah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan riwayat Ibn Abbas, bahawa Nabi SAW bila musafir 4 burud, maka Nabi menjamakkan salat. Nabi menjamakkan salat. Nah, jadi ada dalilnya, dan ini pendapat yang lebih sesuai lah. Kalau tanya saya secara personal, saya lebih cenderung pada pendapat yang kata ada had yang tertentu. Kenapa tuan-tuan? Nombor 1, ada dalil. Nombor 2, ada fatwa sahabat. Nombor 3, ini fatwa A'immah Syafi'iyah. Yang keempat, dia lebih senang dipraktikkan apabila ada jarak yang tertentu. Sebab contoh, saya bagi contoh tuan-tuan, kata kita berdasarkan uruf lah. Kita berdasarkan uruf. Uruf ni apa? Adat masyarakat. Tapi uruf ni satu benda yang zaman sekarang ni satu benda yang susah untuk kita nak tahdid dia, nak dhabitkan dia. Nak tetapkan. Contohnya, bagi setengah orang pergi Putrajaya tu bagi dia macam tak musafir. Kan? Setengah orang pergi Putrajaya macam saya duduk Serambut ni, duduk KL, duduk kat Kepung ni. Nak pergi Putrajaya, okey, bagi saya macam tak adalah macam musafir sangat. Tapi bagi setengah orang, kita dah biasa naik kereta pergi sini sana sini. Tapi bagi setengah orang, makcik yang duduk kat rumah, yang tak ada kenderaan, nak kena naik bas, kemudian lepas naik bas pula nak kena tukar bas lain pula, bas nak pergi bas ke Putrajaya pula. Lepas tu sekian, dia menghadapi masyakkah tak? Dia rasa macam ada beban tak? Beban. Jadi apa wabitnya tu? Jadi bila tak ada wabit yang tertentu, barakallahu fiik, bila tak ada wabit yang tertentu, dia susah nak praktik. Dia susah nak praktik, dia akan buat dia akan jadi dua perkara. Satu, orang yang bermudah-mudah akan salah guna pula. Kadang-kadang pergi tempat yang tak macam musafir pun, tak ada nampak macam orang musafir pun. Maka dia kata boleh jamak sebab dah keluar negeri. Nabi SAW, para sahabat tu pergi ke Muzdalifah dan Arafah hanya berapa kilometer saja, dah jamak.
ketika haji. Dah buka ruang. Lepas tu saya pernah ada sebahagian yang pergi mengail ikan ni. Pergi mengail ikan, nak pergi mancing. Mancing tu daripada pulau nak pergi keluar sikit daripada pulau je. Pulau Pinang keluar sikit, dah jamak. Itu yang kita nak satu, dia tak nak buka kepada bermudah-mudah. Yang kedua, tak nak pula bagi orang yang sebenarnya dia boleh jamak tapi dia rasa tak boleh jamak sebab dia rasa tak boleh lagi ni, aku rasa macam mudah sangat ni, mudah lagi sehingga kan kalau orang tu dia naik kapal terbang sampai dia boleh naik kapal terbang dengan mudah, bagi dia ni tak jamak lagi, bagi dia tak susah. Jadi kat sini dah ada apa dia, tidak mundhabit, tidak tetap. Sebab tu kata Syekh Sa'ad Al-Khathlan, dia pernah sebut ni cerita sejak saya datang kajian dulu tahun 10 tahun lepas, masa daurah dulu di Hail Iskan, kitab Dalil Talib, masa kitab Hanbali lah. Masa beliau menyebut satu pendapat yang bagus dalam fiqh ni ialah satu pendapat yang mudah dipraktikkan, mudah difahami dan tidak terbuka kepada pentafsiran yang mudah orang nak salah guna. Jadi tak apalah kalau pendapat Hanafi kata 96 km. Pendapat Imam Nawawi rahimahullah kata 150 km. Pendapat majoriti Syafi'iyah kata 89 km. Sebahagian yang mungkin kata kurang daripada itu, sebahagian mungkin kata lebih daripada itu. Itu lebih baik kerana daripada tidak ada pendapat yang stabil. Bila tak ada pendapat yang stabil, orang akan bagi saya jamak pergi KLCC, jamak jauh KLCC jamak. Kan susah tu. Mungkin sebahagian boleh berhujah kata tak, uruf kita musafir tu mesti kena ada bawa beg, bawa baju. Tak semesti juga tuan-tuan. Ada orang dia boleh pergi ke Pulau Pinang pagi, balik petang tu dia balik dengan naik kapal terbang apa semua. Dia ada business punya meeting. Tak ada masyarakat pun, tak ada apa susah pun. Maka dia tak boleh, dia tak bawa beg, dia tak bawa apa semua. Sebab ada sebagian kata bawa beg ni, ada kata kita kena ikut uruf. Kalau orang tu dia bawa bekalan, dia bawa baju, dia bawa apa semua. Kita tak ada je orang musafir jauh tak bawa baju pun. Jadi barakallahu fiik. Jadi kat sini puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan Allah, pendapat mazhab Syafi'i ni dan juga majoriti mazhab tu lebih saya rasa lebih berdisiplin dan lebih kuat dari segi dalil. Ada dalilnya, bukan tak ada dalil, ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Cuma ialah berbeza pendapat ulama dalam mentafsirkan dalil. Dan juga kita kata apa dia tidak terdedah kepada pentafsiran yang pelbagai yang menyebabkan orang dia rasa lagi confused daripada rasa lebih faham. Kan? Ini sebab itulah bahkan Syekh kami, Syekh Dr. Amin Sa'di dulu, yang mengajar akidah Universiti Madinah, kerana dia datang Malaysia dulu kan, dia ziarah apa semua. Dia sebut, kata saya dalam bab ni saya ikut mazhab Hanbali, kerana lebih mudah untuk dipraktikkan. Bayangkan kalau kita jumpa orang yang tak belajar sangat agama kan, yang saya sekala dia kata, ustaz macam nak jamak, kita ikut uruf lah. Nak sebut ikut uruf tu pun dia pun macam pening. Macam nak uruf macam mana nak jarak dia tak boleh. Nanti akhirnya dia akan pimai tentu. Dia akan tanya, ustaz kalau pergi Putrajaya boleh ke ustaz ikut urufnya? Kan besok tanya, ustaz saya nak pergi Seremban, kalau ikut uruf Seremban ni kira musafir ke tak? Kalau tulat kan dia tanya, ustaz saya nak pergi ke Senawang ustaz, kira pedas kan, pedas tinggi tu, macam nak dekat Melaka dah, maka boleh ke ustaz? Dia tak mundhabit. Maka kalau mazhab Syafi'iyah, maka ketika ni kita tahu mundhabit, kita tahu 89 km berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan riwayat daripada sebahagian sahabat dan juga daripada Nabi SAW bahawa tidak ada hadis yang sahih betul yang menetapkan secara spesifik 89 km. Tapi ini berdasarkan istimbat daripada sebahagian daripada fatwa-fatwa sahabat, juga daripada dalil-dalil yang lain, diambil daripada isyarat-isyarat yang lain, seperti kata Nabi SAW, seperti katanya tidak halal bagi seorang perempuan yang musafir 3 hari 3 malam. Kata buka
Tuan buka Google Map. Sehari semalam. Dan riwayat lain pula, tidak halal bagi orang yang musafir sehari semalam. Okay, sekolah sehari semalam. Kalau kita tengok 89 km. Kita boleh test lah. Saya pernah buat ni. Saya pernah buat kiraan lah. Okay. Contohnya katakanlah kita pergi ke Pedas lah. Tol Pedas. Tol Pedas tinggi. Berapa jarak dia? 78 km. Tak cukup. Kita simpang Kuala Lumpur. Okay. Kita your location. Okay. Kita sajalah kita tengok Kajang. Kajang dekat sangat. Kita masuk dekat sikit lah. Kita kata dekat Ceras. Ceras 81. Okey, kita kata bawah sikit lagi. Kita kata mana? Tol Sungai Besi. Tol Sungai Besi. Cuma 4 km. Kalau kita cari atas sikit lah. Okey, Tol Sungai Besi ke Simpang 4. Jadi kita kira Simpang 4. Simpang 4. 95 km lah lebih kurang kan. Okey, 95 km. Kita tengok jarak dia. Okey. Sekarang ni saya buat daripada KL, dari Kuala Lumpur ke Tol Sungai Tol Pedas 100 km. Okey. Atau kita kata dekat sisi lah. Dekat sikit. 89. Cantik. Okey. Jumpa pun. Suria KLCC, tuan-tuan ya. Suria KLCC. Kan? Suria KLCC ke Tol Pedas. Dekat sini 89 km. Nabi kata apa dia? Nabi kata tidak halal. Nabi kata tidak halal bagi perempuan yang musafir sehari semalam. Musafir sehari semalam tanpa mahramnya. Tanpa mahramnya. Tanpa mahram. Maksudnya musafir tu sehari semalam. Maksudnya musafir tu sehari semalam. Sehari semalam. Kalau tuan-tuan buka dan tengok kat sini, perjalanan dia menaik jalan kaki ialah 20 jam. 20 jam tu bukan sehari semalam. Tapi ni jalan kaki. Jalan kaki. Okay? Jalan kaki. Kalau kita naik kuda, naik unta. Kelepuk kelebek naik slow unta kan. Jalan unta slow. Dan kita takkan jalan setiasa jalan, betul tak? Dia unta ni dia akan jalan, dia akan rehat. Dia jalan, dia akan rehat. Mana ada orang jalan 20 jam straight. Okay? Kau tanya orang yang daki gunung apa semua, satu hari 8 jam, 10 jam macam tu. Jadi sehari semalam lah. Kita boleh buka kat sini. Sehari semalam. Memanglah puasa kita 20 jam. 20 jam tu sehari semalam lah. Maksudnya apa dia? Maksudnya apa yang Nabi sebut tu dengan realiti, dengan urufnya kenderaan yang bergerak, dan memang apa yang orang naik unta dan juga orang jalan kaki, itulah dia urufnya. Itulah dia perjalanannya sehari semalam tu, 89 km tu. Ini pula berjalan dengan jalan raya yang lurus. Bayangkan padang pasir lagi apa semua, naik unta lagi, dan perlu berehat unta tersebut pada sekian jarak. Maka tepat apa yang Nabi SAW sebut dengan jarak tersebut. Berdasarkan dalil tadi, dalil daripada hadis Nabi SAW sebut, berdasarkan amalannya para sahabat buat, dan juga realitinya, urufnya, kiraan dia sehari semalam tu, itu dia baru dinamakan musafir.
Itu menamakan musafir. Itu kalau ikut perjalanan yang biasa. Adapun kita zaman sekarang dengan alat yang kenderaan yang moden apa semua tu, kita tak pakai dah sebab kita kena ikut hakikat pada zaman tersebut. Kiraan tu kena ikut macam mana zaman Nabi SAW punya kiraan. Macam juga dua kolah air apa semua tu kena ikut qilalul hajar zaman Nabi SAW. Jadi kalau tanya saya lebih cenderung kepada pendapat yang mazhab Syafi'i pegang, yang ulama-ulama Syafi'iyah pegang, iaitu ada jarak. Jadi senang. Kalau orang kampung kata macam mana jarak 89 km. 89 km macam mana? Perjalanan ni kalau akak tahu tak guna Waze ke tak tahu, itu guna tengok berapa kilometer dah tempat tersebut. Okey. Lepas tu akak pakcik tak pandai lah, makcik jalan sehari semalam punya perjalanan, itulah dia. 24 jam punya perjalanan kau jalan kaki lah. Kau naik kenderaan, kau naik kereta, tengoklah lebih kurang berapa jam. Lebih kurang 3 jam ataupun 2 jam perjalanan, atau untuk ataupun 1 jam lebih perjalanan. Maksudnya itu dia perjalanan yang standard 89. Adapun zaman sekarang alhamdulillah alamin dah mudah dah 89 km. Sama juga macam kiblat. Kan bila kita sebut kiblat, dia kata Ustaz tak boleh ikut kiraan moden. Masa kalau kita kiraan moden, bayangkan zaman Nabi tu susah. Kalau kiblat zaman Nabi macam mana? Bukankah ulama Syafi'iyah kata mesti menghadap ke arah secara tepat ke arah kiblat secara yang sepatutnya diarahkan, bukannya kita main hala macam tu aja. Tidak, kena ijtihad. Kena ijtihad untuk pastikan apa kiblat tu tepat. Naam. Barakallahu fiik. Jadi masalah ni perlu diperhatikan dengan baik. Yang seterusnya, dan jamak tu pula, kalau safar di si ulama Syafi'iyah juga, safar tu dia mestilah safar yang jarak dia apa, jumlah hari dia jarak dia tadi sebut dah, dan jumlah hari ni kita sebut dulu kan, kita dah pernah sebut dahulu, iaitu dia seorang itu dinamakan musafir kalau dia tidak mahu duduk kat tempat tersebut lebih dari kurang daripada 3 hari. 3 hari dan kurang. Okey, 3 hari dan kurang, tak termasuk hari, tak dikira hari masuk dan hari keluar. Tak dikira hari masuk dan hari keluar lah. Jadi kalau kira masuk, hari dan keluar, kira macam 5 hari lah. Okey, contohnya katakanlah tuan-tuan musafir hari Khamis musafir. Sampai kat destinasi tersebut ialah apa dia? Katakanlah pergi Johor Bahru. Khamis bertolak sampai Johor Bahru. Jadi itu hari masuk. Kemudian Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin keluar. Maka boleh dia nak jamak kat situ. Boleh dia nak jamak. Adapun kalau dia memang berniat untuk duduk lebih dari 3 hari kat satu tempat, katakan dia dah memang booking hotel 5 hari, maka sesampai-sampainya dekat situ dia tak boleh jamak lah, sebab dia dah duduk, memang dia niat nak duduk kat situ lebih daripada 3 hari. Yang ni kebanyakan orang silap faham. Dia kata boleh lagi jamak qasar hari pertama, kedua, ketiga, keempat baru tak boleh kena jamak. Salah tu. Kalau kita pergi ke satu tempat, memang kita dah tahu berapa jumlah hari nak duduk kat tempat tersebut. Kalau dia dah tahu jumlah tu kurang daripada 3 hari dan kurang, maka kena dia boleh jamak lah. Tapi kalau memang dah duduk lebih, memang dia dah booking seminggu nak balik, hotel dah masuk seminggu satu tempat atau 5 hari, maka sampainya dia kat destinasi tersebut, dia tak boleh jamak lah. Kat qaryah tersebut, dalam perjalanan dia boleh, tapi dah sampai kat situ tak boleh dah jamak. Ini kesalahan yang biasa dilakukan lah oleh sebahagian orang. Yang Ustaz, masa bila yang kita boleh kita jamak, kemudian jamak kemudian baru kita sembahyang tamam tu, iaitu kalau kita pergi dan kita tak tahu berapa hari yang kita boleh selesaikan urusan kita. Maka hari pertama, berapa hari nak selesai, berapa hari nak pergi dekat Johor Bahru ni, kita tengoklah, kalau kerja kita selesai besok, kita balik besok, tak selesai besok, kita balik lusa. Maka tak tahu berapa hari nak selesai, dia masuk, dia selesai, dia apa ni, dia qasar, jamak qasar sampai berapa hari boleh?
Di sisi ulama Syafi'iyah sampai 18 hari ataupun 19 hari. Sampai 9 hari maksimum. Lepas tu dah tak boleh lah. Okey, fi safari baina salati dhuhri wal asri. Jadi selesai masalah safar tadi. Dalam ni, ya betul ada pendapat mazhab lain kata tidak ada had hari tertentu, sampai berapa tahun pun boleh. Tapi sekali lagi kita selagi dia nama dia musafir dia boleh. Jadi sekali lagi pendapat itu juga tidak mundhabit, tidak kuat dari segi pelaksanaannya. Ustaz, bukankah Nabi SAW pergi Fatu Makkah 19 hari? Itu yang kita sebut tadi. Sebab urusan Nabi tak selesai. Macam mana setengah riwayat pun sahabat kata duduk kat Azerbaijan sampai 6 bulan. Kita kata itu peperangan. Mungkin dia keluar masuk sampai 2 bulan dekat situ. Dia kat kawasan Azerbaijan tu mereka jamak dan kasar. Nah, jadi kat sini barakallahu fik. Ini juga lebih mundhabit, lebih tidak terdedah kepada orang salah guna. Nanti kan duduk setahun jamak dalam kasar. Sebab apa? Sebab saya tak anggap saya orang yang duduk di sini. Tak. Ini betul. Pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata tak ada istilah muqim. Dia kata sama ada awak musafir ataupun awak mustautin. Tapi di sisi ulama Syafi'iyah ada 3. Satu, orang yang musafir. Yang kedua, dia orang yang mustautin, penduduk tetap asal tempat tersebut, rumah dekat situ, tinggal kat situ. Satu lagi muqim. Muqim ni iaitu orang duduk satu tempat lebih daripada 3 hari. Muqim ni orang duduk satu tempat lebih daripada 3 hari. Maka itu muqim. Apa dalil? Dalilnya ialah kisah Nabi SAW masa haji lah. Masa haji. Kalau kita tengok tuan-tuan rahimahullah, kalau kita kira Nabi pergi haji, Nabi masuk Mina berapa hari bulan? 10 hari bulan tu tak? 10 hari bulan masuk Mina. Kemudian Nabi keluar balik pergi ke Makkah. Okey, dah keluar kan? Dah keluar balik. Kemudian masuk balik Mina. Okey, 10 hari masuk. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Tak? 11, 12, 13. 3 hari kan? Nabi sepanjang 3 hari tu Nabi qasar. 14 Nabi keluar. Dan Nabi kata siapa yang tak keluar besok, maka dia adalah orang bermukim di sini. Siapa yang tak keluar besok, maka dia orang bermukim di sini. Maka sahabat semua pun berpusu-pusu keluar esok 14 hari bulan tu. Kan? 11 hari tasyrik pertama, 12, 13. Okey. Jadi 14 semua keluar daripada Mekah dah. Semua keluar daripada Mekah. Naam. 12 nafar awal, 13 nafar tsani, 14 semua dah dah keluar daripada Mekah. Dah keluar daripada kawasan tersebut. Maksud apa? Nampak tak? Hari masuk, 3 hari, yang kedua hari keluar. Dan Nabi SAW di Mina tu selama 3 hari tu Nabi qasar salat. Dan Nabi dalam keadaan musafir. Sebab tu di sisi ulama Syafi'iyah, Nabi SAW qasar dan jamak ketika haji itu adalah kerana safar, bukan kerana haji. Sebagian ulama dia berpendapat bahawa perbuatan Nabi qasar, jamak, apa semua tu adalah kerana itu adalah manasik, itu cara buat haji. Di sisi ulama Syafi'iyah tak. Di sisi ulama Syafi'iyah dia kata sebabkan safar. Sebab itulah Uthman bin Affan dia tak jamak, dia tak qasar, dia sembahyang tamam. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu masa tu tak setuju dengan Uthman bin Affan. Tetapi dia kata tak boleh ikhtilaf dalam masalah. Jadi dia ikut juga. Uthman bin Affan. Apa alasan Uthman? Uthman kata aku ada isteri kat Mekah ni. Maka dia mukim. Dia kira orang sini sebab dia ada isteri kat Mekah. Dia anggap juga bermukim di sini. Nah, jadi dekat sini barakallahu fiik. Pendapat ni semua ialah khilaf lah, kita kata ini khilaf pendapat. Jadi jangan kita nak kata siapa yang pegang kepada 3 hari ni tak sunnah, yang sunnahnya tak ada had. Jadi jangan cakap macam tu tuan-tuan Allah. Semua ni ada dalil daripada Nabi SAW ataupun daripada sahabat. Ini adalah istinbatat, adalah ijtihad. Jadi jangan kita nak anggap bahawa siapa yang kata 3 hari ni ada 3 hari ada jarak ni tak sunnah.
Ini juga berdasar ada dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahur baina salati adh-dhuhri wal asri, di antara salat baina salati adh-dhuhri wal asr. Idza kana ala dhahri sayrin, bila Nabi SAW di atas dalam perjalanan, dan juga bila Nabi dah nazal, bila Nabi dah berhenti, singgah. Betul tak? Macam Nabi dekat Muzdalifah, dan juga ketika Nabi naik Arafah, bukan sekadar perjalanan, Nabi dah sampai dekat Arafah, dah duduk, dah buat kemah kat situ. Nabi apa dia? Jamak Zuhur dengan Asar. Masih bukan sekadar, bukan tengah perjalanan, masih dah nuzul, dah turun kat tempat tersebut, dah berhenti kat tempat tu pun boleh. Jadi bukan hanya dalam perjalanan, dah berhenti pun boleh. Macam kita berjalan, kita nak pergi bercuti, kita nak pergi mana, kita nak pergi ke Pulau Pinang. Pulau Pinang lebih lah 89 km confirm. 89 km kita duduk situ 2 hari. Ustaz, kita bukan dalam perjalanan dah Ustaz, kita dah masuk hotel, boleh tak jamak? Boleh. Berdasarkan hadis tadi Nabi SAW masa pergi haji tu. Okey. Idza kana ala dhahri sayrin, bila dalam di tengah-tengah perjalanan, apatah lagi dalam tengah-tengah perjalanan, lagilah boleh jamak, menjamakkan dua salat. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan Nabi gabungkan jamak antara maghrib dan isya. Dalam hadis tak sebut jamak takdim ke jamak takhir, kita kata dua-dua boleh. Jamak takdim Nabi buat masa hari Arafah, Zuhur dengan Asar. Jamak takdim Nabi buat masa lepas Arafah, Nabi pergi Muzdalifah, Nabi jamak takhir. Dan para ulama dikiaskan dalam masalah boleh kalau boleh jamak takhir maghrib dengan isyak, maka bolehlah jamak takdim maghrib dengan isyak berdasarkan hadis Nabi jamakkan Zuhur dengan Asar. Kalau boleh jamak takdim Zuhur dengan Asar, maka kalau boleh jamak takhir maghrib dengan isyak Nabi buat masa hari Muzdalifah tu, maka boleh dikiaskan juga boleh jamakkan takhir Zuhur dengan Asar. Macam itulah para ulama keluarkan. Sebab ada sebahagian yang kata tidak ada dalil bahawa Nabi jamak takhir antara Zuhur dengan Asar. Itu dalilnya ni hadis Nabi SAW ketika ketika hari Muzdalifah tu Nabi jamak takhir lagi. Jadi itu pengajaran haji tu, banyak pengajaran tunjuk pada kita bahawa boleh jamak takhir. Barakallahu fiik. Naam. Namun kalau kita bincang dengan pendapat ulama, ada pendapat ulama yang kata mesti dalam perjalanan semata-mata. Ini pendapat yang dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, sekian. Okey. Adapun majoriti ulama kata safar dia dah kira safar, boleh. Dah boleh. Safar saja dah boleh. Apa syarat nak jamak takdim? Di sisi ulama Syafi'iyah, syarat nak jamak takdim, pertama dia kena niat. Masa nak takbiratul ihram yang pertama tu. Kenapa? Kerana innamal a'malu binniyat. Ulama Syafi'iyah pegang tu. Innamal Syekhul Islam Ibn Taimiyah dia kata tidak, sebenarnya tidak wajib untuk berniat. Okey. La yaftaqi ila niyatin 'inda al-jumhur. Ini pendapat majoriti ulama, iaitu pendapat mazhab Maliki, Abu Hanifah, dan satu qaul dalam mazhab Ahmad. Tapi apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Wa man 'amila bi ahadil qawlaini lam yunkir alaihi aidan. Maksud, tapi kalau siapa nak pegang pada kena ada niat. Yes. Jadi kena ada niat nak jamak ketika nak takbiratul ihram yang pertama. Maksudnya masa takbir ihram pertama tu dah kena niat sekali, aku nak jamak. Okey? Dan niat nak jamak. Okey, yang kedua al-muwalat. Ini ulama Syafi'iyah dia kata jamak ni mesti jamak muwasalah, mesti jamak tu dia bersambung. Maksudnya dia tak boleh dah jamak, dah sembahyang Zuhur kemudian dia tangguhkan dengan waktu yang lama, kena baru nak sembahyang Asar. Maka dia tak dipanggil jamak. Dapat ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga berbeza. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata boleh. Selagi mana dia sembahyang dalam satu waktu, boleh dianggap sebagai jamak. Dan Syafi'iyah tak boleh. Kalau awak dah tangguh, awak kena nak sembahyang Asar, kemudian masa waktu dia nanti, tak boleh dah jamak, dah hilang dah. Dah hilang dah keringanan untuk menjamak. Yang ketiga,
uzur itu uzur yang dibenarkan lah. Mawjudun inda iftiham, masa start dia takbir sampailah salam yang kedua. Salam solat yang kedua. Maksudnya dia masih lagi musafir dalam solat yang kedua itu tadi. 6. Ini syarat jamak takdim. Adapun syarat jamak takhir, dia kena niatlah. Sama. Yang kedua, dia masih lagi dalam uzur yang dibenarkan tadi. Sampailah waktu yang kedua. Sampai waktu yang kedua. Maksudnya, dia kena, kalau dia musafir, dah masuk isyak tu, ketika nak jamak dengan isyak tu masih lagi musafir. Masih lagi dia dalam keadaan dia musafir. Maksudnya, solat yang kedua. Contohnya, katakanlah dia jamak zuhur, jamak maghrib dengan isyak. Okey. Dia jamak maghrib dengan isyak. Masih dalam solat tu, jamak takdim, maksudnya masih lagi dalam safar. Kalau dia bukan dalam safar, maka dia tak boleh lagi dah. Dekat sini lah bawa kita kepada soalan, bahawa bolehkah jamak tamam dekat rumah? Dekat sini lah di sisi ulama Syafi'iyah tak diterima. Pendapat mazhab lain kita ada. Kita kena beritahu lah memang ada jamak tamam. Lalu berdasarkan mengamalkan hadis daripada Ibnu Abbas tu, Ibnu Abbas kata Nabi SAW menjamakkan salat tanpa ada hujan dan tanpa ada sebab lain. Kerana Allah yuharrija ala ummati, supaya tidak menyusahkan umat-umatnya. Sehingga kan berlaku satu riwayat dalam Tirmizi, ada seorang Rasul Ibnu Abbas tengah khutbah asar sampai nak masuk waktu maghrib dah, sampai nak masuk itu isyak dah. Datang seorang lelaki, dia kata as-salah, salat, dia kata. Ibnu Abbas kata, atu'allimuni, dia kata, adakah kamu nak ajar aku hadis Nabi SAW? Dia kata. Dia macam marah lah. Okey. Adakah kamu nak ajarkan aku hadis Nabi SAW? Sedangkan aku melihat Nabi SAW menjamakkan salat. Di sini kisah dia. Dia kata, fa inni faja'run min bani Tamim la yaftaqir, la yaftar wa la yansani as-salah, lakini tak juga salat. Faqala Ibn Abbas, antu'allimuni bisunnati la ummalak. Kau nak ajar aku sunnah? Mesti Ibn Abbas macam marah lah. Seolah macam aku ni bodoh lah, tak tahu sunnah Nabi SAW. Maka Nabi kita, ra'aitu Rasulullah SAW jama'a baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya'. Aku nampak Nabi SAW menjamakkannya. Cuma hadis ni perlu ditakwilkan dengan tafsiran yang betul. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud sini dia ada urusan yang mendesak. Iaitu dia ada sama ada hujan ataupun seumpama dengannya. Kerana kalau semata-mata semata-mata ada sebab dia ada urusannya, takut-takut nanti dia akan juga membuka ruang kepada salah guna masalah ni. Okey. Lepas tu kata Syekh bin Baz, wasawab hamlul hadith al-madhkur ala annahu jama'a baina salawat al-madhkurah li masyaqqatin 'aridatin dhalika al-yawmi min maradin ghalibin aw burdin syadid aw wahlun aw wahl wa nahwi dhalik. Kita mesti tafsirkan hadis ni, kata Syekh bin Baz, dengan tafsiran yang betul, sama ada kesusahan yang berat atau sakit atau seumpama dengannya. Sebab apa? Sebab Ibn Abbas ni kata apa? Dalam riwayat di sini, li'alla yuharrija ummatah, supaya dia tidak menyusahkan umatnya. Atas dasar ini dah sebahagian ulama dia ambil riwayat ini digunakan untuk perbincangan berkenaan, contohnya macam masalah doktor yang ada pembedahan, contohnya doktor yang ada pembedahan yang crucial, yang penting, yang dia kena bedah pada waktu tersebut, tak boleh tangguh, atau memang waktu dah padat, kalau dia tangguh orang lain pula akan tertangguh. Dia kata dia pembedahan daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang contohnya. Maka dia boleh jamak. Dia boleh jamak. Okey. Kita keluar sikit daripada pendapat Syafi'iyah, tapi sebabkan ada masyaqqah, ada kesusahan yang mendesak, maka dia pun jamak. Dan satu lagi, jamak ketika hujan ini juga sabit dalam mazhab Syafi'i, iaitu jamak ketika hujan. Cuma jamak ketika hujan ni dia pertama di masjid, bukan kat rumah, nombor satu. Okay. Jamak yang boleh ketika hujan ni ketika dia solat dekat masjid. Ketika dia solat di masjid. Okey. Dia bukannya dekat rumah. Yang kedua, hujan tu hujan yang betul hujan lah. Hujan yang menyebabkan masyaqqah lah, kan?
Okey. Bukannya hujan renyai dah jamak, bukan. Yang ketiga, dia ialah rukhsah. Kalau dia tak buat pun bukanlah dosa, dia keringanan. Okey. Adakah dia sunnah kena jamak? Tak. Tak sunnah kena jamak. Dia keringanan, dia rukhsah. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Okey. Barakallahu fiik. Jadi kat sini apa lagi isu jamak ni? Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Kita tengok soalan dulu. Kalau ada kita tengok soalan. Barakallahu fiik. Oh, banyak soalan. Masya-Allah. Okey, setiap ayat Quran, soalan kita, bila setiap ayat Quran ini bukan hanya orang ditimpa sahaja yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Orang yang mendengar ni pun mengucapkan inna, ini disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Tak, siapa yang mendengar bukannya hanya ditimpa musibah. Bukankah kematian seorang muslim juga musibah bagi seorang muslim yang lain? Kalau kata ustaz yang ditimpa musibah, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia orang ditimpa musibah saja, orang lain tak. Tidak sahih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga ialah diucapkan oleh orang yang bila dengar satu benda musibah dan kematian saudaranya muslim musibah. Kan bukankah Nabi SAW, Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran kan sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Maksudnya apa saja yang terkena kepada kamu yang menyusahkan kamu, Nabi akan rasa susah hati. Nabi akan rasa kesihan apabila kamu ditimpa dengan satu kesusahan. Maka kematian bagi seorang muslim itu satu musibah bagi orang muslim yang lain. Jangan ingat, oh musibah tu kat dia. Tak, kematian seorang muslim itu musibah bagi dia juga. Lalu dia berkata inna lillahi wa inna raji'un. Dan juga satu kehilangan bagi kita juga. Bukan dia saja yang ditimpa musibah tadi, kita pun ditimpa musibah juga dengan kematian dia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey, ada soalan lain tak? Kalau tak ada, barakallahu fikum. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi bi'idhnillahi ta'ala dalam kuliah minggu depan. Kita akan tengok bab qasar pula. Bab qasar pula. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.